Refleksi saya adalah tidak kira apa jenis pekerjaan di sektor awam ataupun swasta, semuanya ada konflik dan isu tersendiri. Sekiranya terdapat polisi yang disifatkan tidak fleksibel sehingga menyebabkan konflik berlaku, sebagai pekerja kita disarankan berbincang dengan baik bersama majikan. Kemukakan hujah dan pendapat yang rasional bersama contoh alternatif yang difikirkan dapat membantu. Kita juga perlu mengetahui tahap kemampuan cara kita bekerja. Dalam masa yang sama, belajar untuk menjadi lebih asertif, produktif dan agresif jika kena pada masa dan tempatnya. Di samping itu, lakukan kerja secara berpasukan dan membuat pembahagian tugas mengikut kemahiran serta kebolehan yang ada pada diri masing-masing. Kita haruslah percaya pada kemampuan rakan sekerja dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Akhir sekali, saya percaya bahawa pentingnya untuk kita seimbangkan antara tuntutan kerja dengan kehidupan. Mungkin kita hanya makan gaji, namun dari gaji yang kita terima itulah kita mampu merasa nikmat kehidupan kita sekarang. Tinggalkan konflik kerja di tempat kerja supaya kita mampu memberi tumpuan penuh kepada kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noridaya binti Sulaiman. Nombor metrik 267302. Tajuk kumpulan kami adalah dimensi konflik di dalam sektor awam. Bila bercakap berkenaan konflik, bukan sahaja di dalam sektor awam, bahkan di mana-mana sektor juga pasti akan ada konflik. Tapi bagaimana kita untuk mengatasi konflik tersebut? Jadi antara cara dan juga jalan penyelesaiannya, jika kita mempunyai masalah dengan rakan sekerja, kita perlu bersemuka dengan mereka, duduk berbincang. Jika mereka mempunyai salah, kita perlu maklumkan apa yang mereka salah. Dan jika mereka tidak bersetuju dengan kita, kita tanya juga pendapat mereka, kenapa mereka tidak bersetuju. Duduk berbincang adalah jalan penyelesaian yang terbaik. Bukan bercakap belakang, bukan mengumpat dan juga menyebarkan berita kepada orang lain. Ia akan memburukkan lagi organisasi dan juga ia menjadi barah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan di dalam sektor awam, terutamanya badan uniform, boleh digambarkan pekerjaan yang melibatkan bergerak kerja berkumpulan. Justru, sekiranya terdapat anggota yang mengalami permasalahan, pegawai ataupun penyelia-penyelia mereka perlu panggil untuk bersemuka untuk mengekalkan prestasi kerja anggota tersebut supaya organisasi tersebut tidak merodoh. Selain daripada itu, anggota yang melakukan kesalahan perlu mengakui kesalahan mereka agar kesalahan yang telah dilakukan tidak dituju kepada anggota yang lain, di mana akan berlakunya pertelingkahan di antara mereka di dalam organisasi. Anggota yang lain tidak perlu menuju kesalahan ataupun bercakap belakang di antara satu sama lain, yang di mana perlakuan tersebut akan menyebabkan mereka berbalah di antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Farah Aina binti Rosli, nombor matrik 267096. Pada pandangan refleksi saya berkaitan konflik dalam sektor awam ini ialah isu kesamarataan dalam kalangan penyelia. Umum mengetahui di mana-mana organisasi akan wujudnya satu sikap favoritism dalam kalangan penyelia terhadap pekerjanya. Namun hal ini tidak harus dipandang enteng dan sewajarnya dihakis bagi menjamin persekitaran organisasi yang kondusif. Sebagai seorang pemimpin yang berkaliber dalam mentadbir organisasi, beliau harus bersikap adil dan saksama terhadap semua pekerja bawahannya. Tidak akan timbul isu melebihkan mana-mana pihak dan melayan kesemua pekerjanya secara sama rata dan menerima setiap pandangan mereka dengan hati yang terbuka. Justru dengan perubahan kecil seperti ini adalah diharapkan akan dapat mengurangkan konflik dalaman yang berlaku dalam organisasi serta ia akan mewujudkan suasana pejabat yang tenang sekaligus dapat meningkatkan produktiviti organisasi. Konflik sememangnya wujud dalam mana-mana organisasi dan tidak tertakluk kepada organisasi sektor awam sahaja. Menyelami konflik yang berlaku dalam organisasi yang kebiasaannya terjadi kerana ketidaksefahaman antara satu dengan yang lain oleh warga organisasi itu sendiri. Oleh itu, persefahaman perlu diwujudkan oleh warga organisasi dengan semangat kebersamaan yang jitu dan ianya akan dapat mengurangkan konflik daripada berlaku dalam organisasi. Dalam mewujudkan persefahaman, semangat SPDCOP perlu disemaikan dalam setiap diri warga organisasi yang bawa maksud semangat bekerjasama, semangat kekitaan ataupun semangat berpasukan. Sekian, itu sahaja refleksi saya berkenaan isu yang dikaji.